Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang. Baik, apa khabar semua yang menonton live cikgu hari ini? Baik, jadi sesi hari ini cikgu kamu bersama dengan cikgu iaitu cikgu Nik. Baik, okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu akan kongsi sedikit tentang cikgu akan bagi penerangan khas untuk pelajar SPM iaitu sains Jadi yang siapa ambil sains yang untuk SPM, baik, hari ini cikgu akan share ataupun cikgu akan terangkan berkenaan dengan kita nitrogen. Baik, jadi rata-rata pelajar dia ada masalah kefahaman tentang kita nitrogen. Dan kita nitrogen adalah soalan yang mungkin boleh ditanya di dalam exam. Baik, kertas satu ataupun kertas yang kedua. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak pergi kepada kita nitrogen, kenapa kita nitrogen ni sangat-sangat penting? Jadi pelajar bila dia kenapa kena belajar kita nitrogen ni? Baik, untuk pengetahuan semua, kita nitrogen sangat-sangat penting dipanggil apa yang sedang berlaku pada hari ini. Contoh, kita nitrogen, baik, bila bercerita tentang kita nitrogen, pertama kita akan dapat tengok pengetahuan semua pelajar, okey, dekat atmosfera bumi, okey, ataupun dipanggil kandungan udara dekat atmosfera bumi ni paling banyak adalah nitrogen gas paling banyak adalah nitrogen gas paling banyak, okey, iaitu 78%. Okey, udara di atmosfera bumi ni diliputi dengan nitrogen gas. Mesti pelajar terkejut kan? Bukan oksigen dan bukan karbon dioksida, tetapi nitrogen gas adalah kandungan udara yang paling banyak dekat atmosfera bumi. Jadi nak kata nitrogen gas ni dia memainkan sangat-sangat penting. Bila kata penting macam mana, bagaimana nitrogen gas ni dia nak mengekalkan, dia punya dipanggil 78%. Diikuti dengan oksigen hanya 21%. Oksigen gas sikit saja kan. Selebihnya karbon dioksida dan selebihnya ada gas nadih. Tetapi kenapa 78% ni gas nitrogen ni sangat-sangat banyak dekat atmosfera bumi? Jadi dia ada sebab dia. Baik, sebab itulah kita nak tengok hari ni bagaimana kita nitrogen ni pentingnya kepada tumbuhan, pentingnya kepada haiwan dan pentingnya kepada kita juga. Baik, yang pertama, bila cerita tentang nitrogen, kita tahu nitrogen dekat di atmosfera bumi ni adalah dalam keadaan gas. Dalam keadaan gas. Dan kita tahu haiwan, tumbuhan, manusia memerlukan makanan. Dia kena ada makanan dia. Sebagai contoh, kita makan nasi. Tumbuhan pun makan juga. Dia ada makanan dia. Dia perlukan makanan dia. Jadi macam mana tumbuhan nak dipanggil makanan dia? Salah satu dipanggil nitrat ni. Salah satu bahan dipanggil makanan utama dia, nitrat ni, untuk pembinaan protein. Baik, jadi tumbuhan, kita tengok bumi kita ni banyak dikata diliputi dengan dipanggil tumbuhan kan. Banyak dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan dia tak boleh nak mengambil secara direct nitrogen di atmosfera dalam keadaan gas. Dia tak boleh. Dia tak sama macam kita. Kita boleh mengambil oksigen secara direct. Sekeliling kamu ni ada oksigen, kamu boleh ambil secara direct. Tetapi tidak kepada tumbuhan. Tumbuhan dia hanya ambil dalam bentuk nitrit, iaitu dalam bentuk ion. Dia tak boleh ambil dalam bentuk gas. Baik, jadi kita nak tengok bila kata kita, dia ada macam dipanggil, dia akan turun kita kan. Dia akan turun, dia akan naik. Kita kan. Orang kata kita diturun, naik. Kenapa ada kita ni? Dia nak menyeimbangkan. Baik. Jadi pertama, baik, kita pergi satu-satu. Nitrogen dalam atmosfera, cikgu terangkan tadi, ada banyak 78%.
atmosfera bumi kita ni diliputi dengan udara gas nitrogen. Baik. Jadi bagaimana nitrogen gas ni dekat atmosfera bumi ni dia bertukar menjadi nitrit. Ingat cikgu kata tadi, tumbuhan dia nak dapatkan makanan dia nitrat tu, dia dalam bentuk ion nitrat. Baik, jadi diperlukan dipanggil pertukaran daripada gas nak menjadi ion ni. Bila kata nitrat ni dia ada dalam tanah. Gas nitrogen ni ada dekat udara. Dia ada dalam tanah. Jadi yang pertama ni antara soalan famous. Orang kata kalau yang silibus lama sebab kamu adalah silibus yang baru kata bila saya tengok soalan terakhir ada ditanya. Baik, nitrogen dalam atmosfera bumi ni kita boleh tukarkan dia menjadi nitrat ataupun ion nitrat ni dengan bantuan dipanggil bakteria pengikat nitrogen. Baik. Ni adalah salah satu soalan kalau cikgu rasalah. Mungkin boleh ditanya. Bagaimana tumbuhan nak dapatkan nitratnya? Dengan bantuan bakteria pengikat nitrogen. Dan soalan boleh ditanya juga, dekat mana adanya bakteria pengikat nitrogen ni? Bakteria pengikat nitrogen ni, untuk pengetahuan kamu, dia ada dalam nodul akar tumbuhan kekacang. Pernah ditanya dalam exam untuk yang silibus lama, mungkin boleh ditanya juga kamu. Soalan tanya macam ni. Ali mendapati tanaman yang ditanam tu tidak menghasilkan buah, kurang menghasilkan buah. Jadi tanaman apa yang patut ditanam oleh Ali terlebih dahulu? Baik. Dan soalan tu akan bagilah tumbuhan jagung lah, tumbuhan ada kacang lah, tumbuhan apa lagi, padi lah, macam-macam. Tetapi jawapan paling tepat ni, kita nak bagi tanah tu subur, kaya dengan dipanggil makanan untuk tumbuhan, iaitu ion nitrat, kena dipanggil kamu kena tanam pokok tumbuhan kekacang. Cikgu, kenapa kena ada tumbuhan kekacang? Yelah, dalam nodul akar tumbuhan kekacang ni terdapat bakteria pengikat nitrogen. Dan bakteria atmosfera bumi ni kepada nitrat, kepada ion nitrat. Yang ni daripada ion cikgu letak ion lah. Yang ni gas dia beza dia beza. Jangan kata nitrat ni gas tak. Baik. Jadi yang pertama. Ingat Dan kadang-kadang soalan dia boleh keluar. Kalau soalan tahap pertama dia akan keluar gambar akar, lepas tu dia akan buat biji. Lepas tu dia tanya, bakteria apakah yang terdapat pada akar tumbuhan tersebut? Tak ada lain. Mesti bakteria pengikat nitrogen. Mesti. Sebab bakteria ni dia macam orang tengah. Orang tengah macam kamu lah kan. Nak makan, nak pergi ambil tak dapat kan sebab kaki sakit. Jadi kamu panggil adik kamu, adik tolong ambil makanan tu, abang nak makan. Macam itulah. Jadi bakteria pengikat ni seolah-olah macam orang tengah. Dialah yang menukarkan nitrogen gas dekat atmosfera kepada ion nitrit. Tu yang pertama. Kita ada 3 semua. Baik. Yang pertama. Yang kedua, tindakan kilat. Baik, untuk pengetahuan kamu semua, bila kamu tengok hujan, punya dengan kilatnya, kalau kamu nak tahu, andai kata satu tempat tu ada berlaku kilat sambung menyambung, jadi menyebabkan hujan turun di situ, tanah di situ akan jadi subur. Kenapa cikgu? Yes. Tindakan kilat ni lah kalau kamu nak tahu, dialah bila kilat tu dia berlaku menyambung, dia akan nitrogen gas ni dengan oksigen dia akan berpadu. Dan dalam masa yang sama dia panjang. Cikgu nak singkatkan. Yang tu tak ditanya dalam exam. Bagaimana nak tukar daripada tindakan kilat ni nitrogen dalam nitrat ni. Itu. Yang tu tak ada ditanya dalam exam. Jadi cikgu terang nanti kamu pening pula.
Jadi cikgu ringkas-ringkaskan sikit. Baik, tindakan kilat ni yang kedua, salah satu bagaimana nitrogen ni nak tukar dalam atmosfera kepada nitrat, melalui tindakan kilat. Jadi bila kilat dekat satu, tanah situ akan jadi subur. Pokok akan jadi berbuah. Itu lah. Tu yang kedua, tindakan kilat. Yang ketiga, letusan gunung berapi. Ada 3 semua. Baik, letusan gunung berapi. Kalau kamu nak tahu, andai kata lepas letusan gunung berapi, tanah dekat lereng-lereng gunung tu, lepas letusan gunung berapi, dia akan jadi subur, kaya dengan nitrat. Kaya dengan ion nitrat. Jadi letusan gunung berapi tu, petani cepat-cepat dia akan tanam. Tanamlah apa-apa, semua akan subur. Kenapa? Dia tahu dekat tanah dekat letusan gunung berapi tu kaya dengan dipanggil ion nitrat ni, iaitu sumber makanan utama bagi tumbuhan. Yang tu lah. Baik. Sama lah. Letusan gunung berapi ni menyebabkan nitrogen gas tu kat atmosfera ni, dia akan bertukar menjadi daripada nitrat. Baik. Jadi ion nitrat ni melalui bakteria pengikat nitrogen menyebabkan kandungan ion nitrat ni dalam tanah tu tinggi. Jadi kita tahu bila dia tinggi, ion nitrat ni akan diserap. Ia akan diserap. Cikgu tulis kat sini ya. Tulis yang mana bila. Okey. Diserap oleh akar. Kita macam kita tahu. Jadi ion nitrat banyak. Jadi automatik diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan akan menyerap ion nitrat ni melalui akar. Dan untuk apa? Untuk pembinaan protein tumbuhan. Untuk apa? Pertumbuhan-tumbuhan daripada kecil dia boleh jadi besar, dia boleh berbuah. Baik, simple je. Okey. Daripada protein tumbuhan ni, jadi tumbuhan tu dia menghasilkan buah. Jadi buah ni untuk siapa? Mestilah haiwan akan makan kan, betul tak? Jadi protein tumbuhan dia akan menghasilkan buah. Jadi buah ni akan dimakan oleh haiwan untuk pembinaan protein haiwan. Kamu makan kan, dipanggil tumbuhan kan, ada dipanggil buah dia kan. Jadi dimakan oleh haiwan. Baik, pergi lagi. Haiwan dia akan makan tumbuhan. Dalam masa haiwan tu, haiwan akan mati. Kita semua ni akan mati. Kita semua, saya, cikgu, kamu semua ni, haiwan, tumbuhan semua akan mati. Baik. Jadi protein haiwan ataupun haiwan ni yang mati, ni cikgu tulis sini. Yang mati. Dan tumbuhan yang mati juga. Tumbuhan dia akan mati. Dia mati, dia reput. Sebab ada yang tak dapat dipanggil makanan, ada yang tak boleh dipanggil bertumbuh. Jadi dia akan mati, dia akan reput. Baik. Melalui kita ada sini. Cikgu letak warna. Okey, kita nak tahu. Bakteria pengurai. Kalau kamu nak tahu, cikgu mati, kamu mati, tumbuhan mati, haiwan mati. Kalau kamu perasan bila dia dah start mati, akan adanya bakteria pengurai ni. Bila kata bakteria pengurai ni, dia akan menguraikan tumbuhan yang dah mati, haiwan yang dah mati. Perasan tak? Bila dah haiwan tu dah mati, lama kelamaan dia akan berulat, lepas tu daging dia akan tertanggal, dan lama kelamaan dia akan membusuk, dan kamu akan tengok last sekali tinggal tulang belulang. Betul tak? Tinggal tulang belulang. Jadi pergi mana dia punya isi badan semua tu? Kalau kamu nak tahu, bakteria pengurai inilah yang akan menukarkan protein-protein ataupun haiwan-haiwan yang telah mati tu kepada sebatian amonium. Sama juga bila kata melibatkan tumbuhan mati, haiwan mati, semua akan melibatkan bakteria pengurai. Bakteria pengurai ni apa? Tugas dia menguraikan haiwan ataupun tumbuhan, termasuk cikgu yang dah mati.
Kepada apa? Kepada sebatian amonium. Baik, kita pergi kat sini kan. Jadi dekat sini kalau kamu perasan, kita ada 2 bakteria baru. Cikgu yang ni cikgu buat warna biru lah, supaya kita nak nampak bakteria dia. Sebab dekat sini ada 4 bakteria. Okay, nanti ni cikgu buat warna biru. Bakteria pengikat nitrogen. Baik, sambung pada padi. Okey, untuk sebatian amonium, okey, bila dah bakteria dia menguraikan haiwan dan tumbuhan yang dah mati kepada sebatian amonium, baik, sebatian amonium ni akan ditukar kepada nitrit melalui bakteria penitritan. Penitritan. Okey. Bakteria yang ketiga. Kita ada bakteria pengikat nitrogen, bakteria pengurai, bakteria penitritan. Bila kata bakteria penitritan, tugas dia nak menukarkan sebatian amonium yang ni semua dalam tanah. Jangan cakap dekat udara, dekat dalam tanah ni. Dalam tanah ni bukan ada bakteria pengikat nitrogen seorang. Tak, banyak bakteria kan. Berjuta-juta bakteria jenis-jenis ada. Cuma dekat kita nitrogen kita nak tengok 4 dia punya bakteria. Jadi semua ni berlaku dekat dalam tanah. Jadi bakteria penitritan menukarkan sebatian amonium kepada nitrit. Dia perlu baik. Dan nitrit, okey, ion nitrit dia akan ditukarkan sekali lagi melalui bakteria penitritan juga. Bakteria penitritan. Baik, nampak tak? Dia lebih kurang sama. Jadi bakteria penitritan ni, tugas dia pertama dia tukar dulu sebatian amonium kepada nitrit, dan dalam masa yang sama nitrit ni akan ditukar sekali lagi. Melalui bakteria penitritan menjadi nitrat. Menjadi nitrat. Baik, kita dah sikit lagi. Nitrat dari dalam tanah ni, kamu nampak tak macam dia nampak turun, diturun, turun, nampak cikgu naik balik. Cikgu naik balik kan. Baik, dari dalam nitrat ni, baik, ingat kita nitrogen. Macam cikgu kata tadi, kita ada turun dan kita ada naik. Kita nak seimbangkan dia punya nitrogen gas dekat atmosfera 78%. Kita nak seimbangkan. Melalui macam mana? Ada tugas bakteria. Nama bakteria tu dipanggil bakteria pendinitritan. Bakteria, saya dekatkan sikit. Bakteria pendinitritan. Dia beza. Baik, cukupkan sekali lagi. Sebatian amonium ditukarkan kepada nitrit melalui bakteria penitritan, dan nitrit sekali lagi ditukar kepada nitrat melalui bakteria penitritan. Baik. Jadi dalam nitrat ni, kalau kamu perasan, ada sebahagian nitrat digunakan diserap oleh akar tumbuhan untuk menghasilkan protein tumbuhan. Dan sebahagian lagi nitrat ni akan ditukar oleh bakteria penitritan ni kepada nitrogen gas. Ditukar balik. Sebab dia kena balance kan. Kamu ambil dan kamu kena bagi balik. Ambil RM10, letak balik RM10. Macam ni lah. Nitrogen gas dia ambil, ditukar kepada nitrat. Jadi dia akan ditukar sekali lagi. Dia macam reverse kan. Dia ambil, dia bagi balik. Jadi seolah-olah nampak nitrat ni digunakan oleh tumbuhan dalam masa yang sama, dan ni dalam tanah. Okey, dia berlaku secara serentak. Jangan kata berlaku satu-satu, tak. Dia berlaku secara serentak. Ada bakteria pengikat nitrogen ni ditukar kepada nitrat, dan satu lagi bakteria pendinitritan. Nama lagi. Ramai pelajar kesilipan dia tak pandai beza. Dia tak tahu beza bakteria pendinitritan dengan bakteria penitritan. Kalau kamu confuse pelajar, cikgu saya tak ingatlah
Yang jadi nitrat kepada nitrogen gas kat atmosfera ni bakteri apa? Ingat D. Ada perkataan D. Pendinitritan. D dekat sini membawa masuk dibuang. Loss. Ataupun kamu pernah tak kamu kata apa kata? Dehidrasi. Dehidrasi kan. Maksudnya dalam badan kamu kehilangan air. Sama juga sini. Pendinitritan. Bakteria tu dia membebaskan, dia mengeluarkan nitrat ni, dia membebaskan nitrogen gas ke atmosfera. Jadi dalam masa yang sama, keseimbangan nitrogen kita dapat kekalkan. Baik, dekat sini kita ada 4 bakteria. Dia agak pening kan. Jadi kalau kamu nak faham, dia seolah-olah macam cerita. Kamu baca cerita komik kan, dia ada permulaan dia dan dia ada penutup dia. Dia ada penutup. Dia seolah macam cerita. Nampak tak cerita cikgu cerita tadi? Ada cerita dia nitrogen bermula dekat nitrogen gas dekat atmosfera, jadi nitrat, protein tumbuhan, haiwan yang dah mati jadi sebatian amonium, jadi nitrit, jadi nitrat lah kali dia akan balik kepada atmosfera. Baik. Jadi penting dekat sini kadang-kadang soalan kalau keluar bahagian kertas kedua dia akan bagi arrow. Dia akan letak macam ni. Dia buat macam ni. Ni apa benda ni kat sini? Ni apa benda dekat sini? Tapi dia bagi bakteria. Oh, sini amonium guna bakteria penitrat. Ingat, penitritan. Nitritan ni, dia tugas dia nak jadi nitrit. Dia nak menjadi nitrit. Nampak je, oh ni nitrogen gas dekat atmosfera ni. Dia nampak tumbuhan. Confirm menjadi nitrat. Okey, tu antara soalan yang boleh ditanya. Jadi penting kamu kenal jenis bakteria dia, ataupun satu lagi dia punya bahan dia. Baik, setengah-setengah pelajar tanya cikgu, kenapa nitrit ini tak ambil, tumbuhan tak ambil? Tak, tumbuhan ni dia boleh ambil dalam bentuk nitrat, dalam bentuk ion nitrat. Sama macam gas ni. Tumbuhan dia tak boleh ambil dalam bentuk nitrogen gas. Dia kena ada ambil dalam bentuk ion. Dan ion ni ada dalam tanah. Yang ni ada dalam gas dekat atmosfera, udara. Tu salah satu. Baik, cuma dekat sini kamu at least boleh buat cerita. At least macam kalau kamu nak senang sikit, ambil satu kertas dan boleh buat gambar rajah sikit. Dia lebih cepat kamu untuk faham. Baik, cikgu rasa sikit saja perkongsian cikgu hari ini tentang nitrogen gas, ataupun dipanggil kita nitrogen. Cikgu harap sedikit sebanyak yang cikgu share dekat sini, at least kamu nampak gambaran dia. Bermula daripada nitrogen gas, dia berakhir juga dengan nitrogen gas dekat atmosfera bumi. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.